Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Hakim Rahman langsung dari World Trade Center WTC. Baik, kita mulakan dengan laporan pertama. Kita melihat kepada pelantikan Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini bukanlah satu tempoh untuk berbulan madu dan beliau perlu segera merangka pelan keluar daripada pelbagai krisis untuk memulihkan negara. Dan cabaran pertama pastinya membentuk kabinet baharu yang bersih, telus dan efektif. Dan untuk mengulas selanjut bersama di Thailand ketika ini, Profesor Madar Dr. Awang Azman Awang Pawi, penganalisis politik Universiti Malaya UM. Prof, yang pertamanya kalau kita tengok sekarang ni ada beberapa kementerian penting yang krusial iaitu Kementerian Kesihatan, iaitu kementerian yang menyelia program vaksinasi dan juga Kementerian Pendidikan. Ini portfolio kementerian yang dilihat penting. Apa kriteria pemimpin yang boleh menyumbang kepada kerajaan yang efektif sekaligus untuk melancarkan pelan pemulihan negara dan membawa kita keluar daripada pandemik ini? Okey, sudah tentu Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan ialah antara kementerian yang menjadi tumpuan kepada hayat masyarakat kita sebab kementerian ini sangat penting. Kementerian Kesihatan misalnya memerlukan seorang pemimpin yang lebih dinamik, yang faham dan mempunyai tahu latar belakang situasi kementerian tersebut dan dilihat mempunyai sikap yang bukan saja mahu belajar tapi juga mempunyai sikap yang lebih dinamik dan lebih proaktif dalam menerangi sesuatu isu, khususnya isu pandemik ini. Kerana isu pandemik ini bukan saja dilihat daripada aliran teori vaksinasi, tapi pula melihat keseimbangan betapa bukan kita tidak tolak vaksinasi itu penting, tapi pada masa lain terdapat perkara-perkara lain perlu diambil untuk memastikan penyusutan kes COVID-19 ini dengan lebih baik. Penurunan kes ini perlu dilihat dengan pelbagai sudut pandangan daripada kacamata data sains dan juga dari segi analisis sosial misalnya. Jadi ia melibatkan perspektif yang luas, memerlukan seorang ahli kabinet yang berpengalaman mengenai isu ini dan juga bersifat terbuka dalam menerima kepelbagaian pandangan, khususnya pakar-pakar di universiti-universiti tempatan. Jadi saya kira ini merupakan satu cabaran untuk melihat seorang ahli misalnya Menteri Kesihatan yang dilantik itu bukan saja boleh mentadbir, boleh memikirkan hala tuju yang lebih jelas, tapi juga dapat bekerja secara berpasukan dan tidak menafikan kepakaran-kepakaran pakar-pakar di universiti-universiti tempatan. Saya kira ini merupakan satu pemimpin yang diperlukan pada masa ini. Yang saya tadi juga menyatakan pada masa yang sama dapat melihat perspektif kesihatan itu bukan saja daripada ilmu sains dan kesihatan tapi juga daripada ilmu kemasyarakatan, ilmu sosiologi untuk memastikan sains dan sosiologi dan masyarakat ini dapat dilihat secara perspektif yang menyeluruh, saling melengkapi untuk mendapat keputusan atau mendapatkan hasil yang terbaik untuk menerangi isu pandemik ini daripada pelbagai sudut pandangan dan aliran pemikiran. Pemimpin yang mendengar, yang meneroju Kementerian Kesihatan, pemimpin mendengar pandangan berdasarkan sains dan juga data. Tapi Prof, dalam masa yang sama juga, kalau kita melihat dalam perspektif yang lebih luas, dalam gabungan Perikatan Nasional ini ada parti-parti UMNO, PAS, Bersatu dan juga GPS. Tetapi bagaimana keseimbangan gabungan politik ini dapat PN ataupun Perdana Menteri terjemahkan dalam pembentukan kabinet ini dan mewujudkan keseimbangan? Adakah mungkin kita bakal menyaksikan jumlah kabinet yang besar seperti sebelum ini? Saya kira kabinet yang dibentuk nanti, saya kira perlu kabinet yang lebih efisien, kabinet yang lebih baik daripada Perikatan Nasional, malah lebih baik daripada Pakatan Harapan. Itu harapan rakyat sebenarnya. Dengan ini, kabinet yang dibentuk itu bukanlah kabinet yang lantikkan bukan atas dasar membalas budi kerana sokongan menjadi Perdana Menteri, bukan sebuah kabinet yang dilantik kerana berterima kasih kepada rakan-rakan dalam parti atau kemudian lain. Sepatutnya Perdana Menteri melihat kabinet ini ialah kabinet untuk negara. Sebab wakil rakyat dipilih oleh rakyat. Jadi ia perlu memenuhi aspirasi rakyat dan aspirasi negara. Dan fokus utama dia ialah untuk menangani isu-isu besar. Seperti tadi pandemik, isu ekonomi dan isu kesihatan yang menyeluruh. Jadi saya kira kabinet yang ada, saya kira ia perlu tidak sejumlah yang besar tetapi dilihat kurang bekerja. Sebaliknya sebuah kabinet yang lebih kecil
tumpuan kepada fokus sektor-sektor utama. Sebab kita tahu kabinet ini mungkin sekitar 16 bulan, 18 bulan sebelum pilihan raya akan berlaku. Pilihan raya umum akan berlaku. Jadi kabinet ini perlu lihat lebih efisien, kabinet yang lebih cekap, kabinet yang mampu menerangi perkara-perkara asas, termasuk dalam masa sekarang misalnya ketika pandemik ini, tanpa orang sedar bahawa harga barang semakin menjongak. Macam mana kabinet ini dapat membantu memastikan harga barang tidak meningkat dalam keadaan rakyat susah. Jadi perkara ini kita melihat keseimbangan kabinet itu penting, ya, tapi ia perlu berdasarkan prestasi dan tak terlalu menuntut jawatan-jawatan seperti TBM, Jawatan Timbalan Perdana Menteri misalnya. Misalnya dalam konteks Sabah misalnya, katakanlah ada tuntutan tentang jawatan timbalan Perdana Menteri. Saya kira jawatan timbalan menteri itu kurang penting berbanding kepada jumlah pembangunan yang diberikan, jumlah peruntukan yang diberikan kepada Sabah Sarawak dalam konteks bajet 2022 ataupun rancangan Malaysia. Itu perkara yang perlu yang diberikan tumpuan. Bukannya asyik melobi nak menjadi TBM. Misalnya Sarawak boleh menggesa supaya SST terhadap Petronas itu diteruskan, malah mungkin dipertingkatkan. Itu lebih baik daripada manfaat kepentingan individu untuk melobi jawatan-jawatan tersebut. Jadi kabinet itu nanti, keseimbangan itu perlu ada, tapi jangan terikat pada kabinet yang terhutang budi, kabinet yang berterima kasih. Ia perlu tegas, Perdana Menteri kita perlu tegas dalam memastikan kabinet beliau itu dilihat lebih cekap, lebih mempunyai credential yang lebih tinggi daripada Perikatan Nasional. Itu cabarannya untuk memastikan ia tidak dilabelkan the old wine in the new bottle. Itu pastinya Prof, itu cabaran yang antara cabaran yang perlu dihadapi. Cuma cabaran yang berada di depan mata kita yang kita nampak adalah pandemik COVID-19 ini. Pada pendapat Prof, adakah kementerian-kementerian yang ada ini perlu diberikan nafas baru atau perlu diwujudkan kementerian-kementerian tertentu? Contohnya Kementerian Kanak-Kanak yang kita tahu antara terkesan ibu bapa yang menjadi yatim piatu. Adakah ada kewujudan, ada keperluan untuk mewujudkan kementerian baharu bagi menangani isu akibat daripada pandemik ini? Saya kira setiap kementerian mempunyai sub-sub bahagian untuk tanggungjawab kementerian. Tidak timbul isu untuk meletakkan memberikan ataupun membuat kementerian-kementerian baru. Penjedamaan kementerian itu penting, tapi pada masa yang sama apa konten kandungan kementerian itu sendiri, ia dapat meliputi apa-apa yang sebelum ini sebenarnya ada tapi kurang diketengahkan. Jadi perkara inilah yang perlu dijenamakan semula. Jadi ini memerlukan kreativiti, memerlukan kerjasama kabinet tersebut ataupun Perdana Menteri sendiri untuk mencorak mereka bentuk dan membuat bentuk rupa wajah kabinet yang hendak beliau bentuk tersebut yang bersifat inklusif, yang menyuruh, yang bukan saja memperlihatkan sesuatu kepentingan tapi melihat kepentingan yang bersifat lebih meluas dan menyuruh. Prof, kita saksikan UMNO kini kembali menerajui pentadbiran negara dan pastinya akan diperhatikan. Ketika pilihan raya umum ke-14 lalu, UMNO antara lain dipalitkan dengan isu segelintir pemimpin dalam parti yang berdepan dengan pelbagai tuduhan. Bagaimana Perdana Menteri ke-9 ini dapat mengubah imej ataupun persepsi ini? Saya kira apabila UMNO menjadi Perdana Menteri kali ini, tibalah masa UMNO membuktikan bahawa parti mereka sudah berubah. Mereka juga mampu menjadi membawa pembaharuan dalam institusi. Mereka perlu buktikan bahawa apabila dalam 100 hari berkuasa, mereka perlu mengumumkan beberapa dasar yang lebih baik daripada kajian dulu. Contoh, mereka berani untuk memberikan komitmen untuk menyatakan ROS, misalnya diletak di bawah tanggungjawab Parlimen. Begitu juga SPRM ataupun SPR. Begitu juga dengan undi 18 dan juga penghatan jawatan Perdana Menteri selama 2 penggal. Perkara ini perlu dilakukan, bukan hanya dilakukan apabila dah hampir kalah, barulah menawarkan. Ini bukan untuk menarik sokongan pembangkang sebenarnya
Soalnya kita nak buat sokongan rakyat itu Okey. lebih penting daripada sokongan pembangkang. Jadi apabila rakyat menyokong dasar kerajaan secara tidak langsung bahawa pembangkang juga turut akur dengan dasar yang lebih baik ini. Jadi dasar-dasar beginilah yang perlu dilakukan untuk memastikan, melihat bahawa UMNO sudah berubah. Keberadaan UMNO ini mahu melakukan perubahan, turut melakukan perubahan dalam perubahan institusi. Baik, pastinya cabaran ini terletak di bahu Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk memastikan kewujudan keseimbangan politik dalam pembentukan kabinet dan cabaran-cabaran yang mendatang menerajui kerajaan ketika berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Terima kasih Profesor Mahir Dr. Awang Azman Awang Pawi, penganalisis politik Universiti Malaya, berkongsi pandangan dan juga cadangan. Kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.